datang, Masya Allah. Ni TV Hijrah, ni TV 9, macam tu. Dahsyat dah tuan-tuan sekalian. Baik, tajuk ni saya dah bagi kuliah dekat masjid, dekat surau-surau. Maka saya bawa ke surau tuan-tuan dah tajuk ni. Yang dengar tu diulang banyak kali lah. Baik tuan-tuan sekalian ya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ketika Nabi SAW bermusafir, cakap orang sekarang ni travel, gitu. Jadi yang ikut Nabi ni Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu terpilih untuk bermusafir bersama Nabi. Tuan-tuan, zaman Nabi, orang sahabat-sahabat yang duduk dengan Nabi ni diuntung. Sahabat-sahabat kalau boleh nak duduk dengan Nabi lama. Bila Nabi bagi ceramah, sahabat-sahabat Nabi duduk sampai kalau burung duduk atas kepala sahabat, tak sedar burung tu sampai. Bayang. Punyalah khusyuk bila Nabi bagi ceramah. Dan bila balik rumah para sahabat, tuan-tuan sekalian, dia kalau terlupa Nabi, dia patah balik, tunggu dekat tengah jalan. Kalau Nabi lalu, dia nak jumpa, bagi tahu, ya Rasulullah, aku terlupa kau tadi. Aku balik dengan ceramah, aku balik tengok anak aku terlupa mu ya Rasulullah. Dia keluar balik, pergi cari Nabi supaya jangan terlupa Nabi. Itu sahabat Nabi SAW. Saya lupa Nabi, pagi lupa Nabi, tengah hari lupa Nabi, tak sebut pun selawat Nabi, tak sebut. Sahabat tak boleh. Sampai tahap sahabat Nabi keluar rumah balik, tunggu dekat tengah jalan. Kok Nabi lalu? Nabi lalu, kenapa ni? Ya Rasulullah, aku terlupa ingatmu ya Rasulullah. Nabi kata, Allahu Akbar, tak apalah kan. Engkau dah datang ceramah tu dah bagus dah kan. Nampak? Okey, baik. Tuan-tuan, dalam Nabi bermusafir tu bukan pergi perang, tuan-tuan sekalian. Dia pergi bermusafir bersama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Muaz bin Jabal, tuan-tuan sekalian, Nabi sayang tau. Nabi sayang, sehingga kan Nabi hantar Muaz bin Jabal pergi Yaman. Kenapa pergi Yaman? Sebab suruh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu mengajar agama dan mengajar Quran pada penduduk Yaman. Kenapa Muaz bin Jabal terpilih? Dia sebab dia faqih tentang agama, faham agama, ilmu bagus, pandai mengaji Quran, boleh ajar orang. Macam tu. Maka layaklah dihantar ke Yaman, tuan-tuan sekalian. Muaz bin Jabal, dia meninggal pada umur 30-an. Muda Muaz bin Jabal meninggal. Dia meninggal sebab penyakit taun, kan? Bukan aksiden, bukan apa. Dan tuan-tuan sekalian, dia mati kat mana? Dia mati di Jordan. Siapa dia? Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, untung kalau tuan duduk dengan alim ulama. Kalau alim ulama datang surau tuan-tuan, datanglah. Macam tu lah cerita dia. Tak kira siapa yang datang kan. Tuan-tuan tak panggil dia alim ulama, tuan-tuan panggil dia ustaz kan. Ustaz datang kan, duduklah bersama ustaz tu. Ustaz ni datang, amalan dia bangun malam. Ustaz tu datang pula, amalan dia suka sedekah. Ustaz tu datang, amalan dia suka tahajud, suka duha. Tuan-tuan, ambillah barakah ustaz yang datang ke tempat tuan-tuan. Bila dia makan, tuan-tuan makan sama-sama dia, jangan lari, duduklah sama-sama. Tak boleh ustaz, pengurusi dengan AJK je dulu dapat, kami tak dapat. Kan? Lepas tu kata ustaz, kalau awak nak duduk dengan ustaz, jadilah pengurusi surau, jam. Jadilah AJK, jadilah siap, jadilah imam. Bolehlah sama-sama duduk dengan ustaz-ustaz alim ulama yang sampai ke surau tuan-tuan. Tapi tuan sekalian, tuan-tuan duduk bersama alim ulama, makan sama-sama tuan sekalian, di situlah barakah sampai pada diri tuan-tuan. Semua dapat. Kita lagi tuan-tuan salam dia, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pergi rumah dia, tuan-tuan ikut sama-sama travel, tuan-tuan sekalian. Sebagaimana dulu saya, ketika saya sebelum nak jadi ceramah ni, saya adalah pengikut kepada seorang ustaz. Kan, dia call saya. Kan, Syekh free tak hari ni? Free. Jom ikut ana pergi ceramah. Saya ikut dia.
duduk dalam kereta tak, duduk dalam kereta dia tu, bukan kereta saya, kereta dia. Duduk dalam kereta dia tuan sekalian, bukan dia cerita pasal bola, tak ada. Cerita pasal agama je tuan sekalian. Saya dengar satu demi satu, Allah Akbar tuan sekalian, barakahnya. Sampai tempat ceramah, entah boleh jadi imam tak? Jadi imam boleh ustaz. Ceramah saya tak pandai, awak jadi imam lah. Ya jadi imam. Tuan guru suruh saya jadi imam, saya ikut arahan tuan guru. Rasa bangga tuan sekalian. Dia suruh kita jadi imam kan. Kita bukan pandai imam pun apa, tapi dia suruh kita jadi imam lah. Anak nak ceramah, baik, jadi imam. Kuliah di Negeri Sembilan dulu, dah lama dah kan. Jadi untung tuan-tuan bersama alim ulama. Baik. Dalam Nabi bermusafir tu, tiba-tiba Muaz bin Jabal dalam bermusafir itu, dia tanya satu soalan. Kita tuan-tuan, bila kita bermusafir nak pergi London ke, nak pergi ke Vietnam ke, nak pergi Hatnyai, apatah lagi lah kan, macam tu kan. Tak ada lah nak tanya benda agama, tak ada. Kita akan tanya nak makan apa kat sana, nak pergi mana. Ini Muaz bin Jabal, dia luar biasa punya soalan. Ya Rasul, kata Muaz bin Jabal, ketika travel ni tuan-tuan sekalian, dia tak terima macam kita. Kita naik kereta, naik kapal terbang, naik ETS, mungkin naik basikal. Nabi naik unta, naik kuda. Baik. Ya Rasul, cerita kat aku amalan ke syurga dan jauh dari neraka. Tuan-tuan, ayat itu soalan dia ketika bermusafir. Bukan cerita ya Rasul depan garang nak berhenti nanti nak makan apa. Tak. Itu kita, itu anak kita. Ayah depan ni berhenti kat mana nak makan RNR? Okay, tapah. Kan? Jangan cerita hal lain. Cerita nak makan je. Travel ni cerita nak makan ni kau joy. Sedia duit makan 1,000, duit makan 1,000. Tuan-tuan, Nabi jawab apa? Wahai Muaz, kau tanya benda yang besar lah. Orang lain tak tanya, kau tanya. Benda ni besar. Bayangkan suruh tanya ketika bermusafir kan, amalan ke syurga dan jauh dari neraka. Maka Nabi pun teruskan jawapan. Ya Muaz, benda ni yang kau tanya ni akan senang bagi orang yang Allah senangkan. Benda ni rumit nak buat kecuali Allah senangkan. Macam tuan-tuan datang ni, Allah senangkan tuan-tuan datang surau. Ada orang tak senang datang surau, berat. Ada orang suka soh depan, ada orang tak suka soh depan. Sedangkan soh depan tu paling baik. Tak nak dia. Dia tak nak kan. Dia tunjuk macam ni kan, silap tu. Patut dia air kosong kita ke depan lah kan. Yang paling afdal sebelah kanan, sebelah imam sebelah kanan. Lagi baik belakang imam kan. Itu yang terbaik. Tuan ingat, bila ada belakang imam, Jangan tuan-tuan belakang imam kosong je, mesti ada sesuatu. Imam terkentut, apa nak buat? Alamak, jam lah kan. Imam terlupa, apa nak buat? Belakang imam tu paling penting. Siapa yang duduk belakang imam tadi tu? Bilal. Dia paling penting tu, co-pilot. Jangan, dia bukan sasaja duduk kat situ. Ada sebab nak bantu imam. Kalau terlupa, terkucil, terkentut ketika tayar akhir, macam mana nak buat? Ilmu tak ada, macam mana ni ilmu tak ada. Imam terkentut, imam bangunlah. Tak kisah dia Bilal, ilmu tak ada, mengesot deh. Tuan-tuan sekalian, perlu mengesot ke? Tak perlu kan, dia ganti sebagai imam. Tuan-tuan, 5 perkara ni lah Nabi beritahu kepada Muaz bin Jabal. Inilah amalan ke syurga. 5 ni siapa buat, itulah ke syurga. Nabi tak sebut benda ni benda sunat, ni benda wajib. Bila anak tuan-tuan kan dapat semayang fardu, duduk rumah semayang fardu, dah kira berjaya lah. Nak harap dia pergi surau, tak ada lah. Anak kita ni, percayalah, budak-budak sekolah tu, cuba kira budak-budak sekolah kita, ada beratus, beribu tuan-tuan sekalian, datang surau tak? Tak datang. Kalau dia semayang kat rumah tuan sekalian, syukurlah semayang dia, wajib dah lah. Suruh semayang sunat ya, tak ada lah semayang sunat.
Tonton suruh sembahyang sunat tak ada lah. Suruh baca Quran lagi tak ada. Facebook dekat di sebelah kirinya, Quran di sebelah kanannya. Pilihlah yang mana yang kau suka. Facebook lah yang pilihannya. Nampak? Tuan-tuan lain, Facebook pun ya, Quran pun ya, seimbang dunia akhirat, tuan-tuan kan? Betul tak? Aduh. Pertama, ni yang susah ni. Abdikan diri kepada Allah. Jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar dan taat. Bila kita ada masalah, tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan sekalian. Buka Quran, Allah bagi tahu wasta'inu bis sabri was salah. Ini ramai yang tak ambil ayat ni sebenarnya ni. Tak ambil ayat ni sebagai panduan hidup daripada dia lahir sampai dia mati. Itulah panduan hidup dia yang Allah ajar kepada hamba-Nya. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Ada masalah, sabar dan solat. Tadi dengar dalam Al-Hakim, ustaz tu cerita apa? Antara redha dan sabar, mana yang paling tinggi nilai dia? Redha lah. Redha ni susah orang nak buat berbanding sabar. Sabarnya orang kau jap sabar, kau jap tak sabar. Mula-mula sabar, akhirnya tak sabar. Redha dalam tu ada sabar. Anak meninggal, redha, tak ada apa, terima je. Anak mati kena pukul dengan kawan dalam rumah anak yatim umur 11 tahun. Bapak cakap apa? Saya redha je lah. Kan? Redha paling tinggi berbanding sabar. Sebab dalam redha ada sabar. Dalam sabar kan ada redha. Sabar. Kenapa lah? Sabar. Kalaulah dia sabar je, tadi bercakap je. Nampak? Redha tinggi nilai dia. Saya terima saja kematian anak saya. Settle. Tak cakap banyak pun. Isteri mati, tak apa, biarlah dia pergi. Saya akan cari penggantinya. Settle. Apa masalah kan? Settle je. Kan macam kawan saya, settle je kan. Tak sampai berapa bulan dah cari pengganti. Dia pergilah ustaz, yang ganti. Dunia macam itu. Tak perlu orang marah lah. Saya kahwin baru pun orang marah kan. Baru 4 hari kahwin tu, gatal. Jangan agak macam tu kan. Itulah dunia. Terima je lah. Nak marah apa? Okay? Jadinya tuan-tuan sekalian, ada masalah tuan-tuan sekalian, abdikan diri kepada Allah Ta'ala. Seperti mana banyak kali saya cerita dekat banyak surah dan masjid kita ni. Dalam Facebook ada. Facebook penting saya baca Facebook dengan TikTok. TikTok joget pun saya tengok. TikTok tak apa-apa pun saya tengok juga kan. TikTok tu. Akak-akak tahu TikTok tak? Tahu. Akak pun buka TikTok cara masak udang galah. Ada dalam tu. Semua ada bersepah. Jemaah tabligh tuan-tuan sekalian bagus. Walaupun ada orang tak suka pun tak apalah. Ustaz ni cerita tuan-tuan sekalian nak tunjukkan abdi kepada Allah yang tinggi Malam tu mereka balik berdakwah, ada seorang kawan dia namanya Amir Saf. Amir Saf ni ketua kepada tabligh di Tompek tu, dipanggil Amir Saf. Siapa yang masuk tabligh dia banyak dia punya istilah-istilah. Amir Saf, Karkun, macam-macam lah. Kan keluar 3 hari, keluar 4 bulan, 40 hari, itu dia punya istilah, tak apalah. Tentang apa saya nak cerita tuan sekalian? Cerita dia, mereka balik berdakwah tuan sekalian, masuk markas. Amir Saf ni tuan sekalian, dia balik-balik dia tak cerita banyak pun. Balik-balik masuk sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat, doa. Sembahyang 2 rakaat, doa. Sembahyang 2 rakaat, doa. Panjang tu tuan sekalian. Sembahyang 2 tak berhenti, sembahyang 2. Apa hal ni kita punya ketua ni? Kawan-kawan lain kata kita nak makan sama tak dapat, nak sembang tak boleh, nak buat taklim tak dapat sebab tunggu dia. Kenapa malam tu Amir Saf kita ni sembahyang lama apa tak benar dia buat macam ni dah. Malam ni panjanglah, apa hal? Besok baru tahu. Dia tak cerita kat orang, dia tak masuk Facebook, tak masuk dalam WhatsApp, tak masuk dengan sekalian. Dia cerita pada Allah Taala aja. Sebab apa? Motor dia hilang malam tadi. Motor dia hilang tuan-tuan sekalian. Motor nak guna orang curi, pagi tadi dapat balik motor tu. Ya Allah, hebat sekalian. Pergantungan kepada Allah Ta'ala terlalu tinggi.
Mana dia tak cerita dekat kawan-kawan, tak ada cerita pun. Kalau kita balik, asyik main, motor aku hilang lah. Aduh, kawan ni masuk WhatsApp. Siapa terjumpa kereta motor BBD 440, sila hantar balik. Memang tak hantar dah. Allah hantar balik pada orang tu. Pagi tu naik motor dia. Solat malam tadi dia 2 rakaat doa, 2 rakaat habis doa, 2 rakaat habis doa. Masya Allah. Baik habis. Yang kedua, solat fardu jaga. Kan? Tadi kawan saya telefon, tengah-tengah saya terbaring kan, dia telefon. Tiga potang telefon terbaring. Ustaz terbaring kau tu? Tak, cakap betul-betul. Tak, nak jaga hati kawan. Nak tanya soalan ni. Pula dalam video tadi ada ustaz tu cerita Isra Mi'raj. Tu dia. Kita kepala gelong tuan sekalian. Apa bodoh saya kata ni. Ustaz Mi'raj ni Nabi naik guna tangga ke? Soalan dia. Saya tak pernah dengar pula guna tangga. Tak, ustaz tu cerita naik guna tangga. Itu ustaz punya ilmu lah. Saya tak pernah dengar pula naik guna tangga. Yang saya tahu Nabi naik, malaikat yang naikkan atas keizinan Allah SWT. Oh ya ke? Kan malaikat Jibril sampai langit ke-7 je. Lepas tu Nabi naik sendiri. Wallahualam, bertemu Allah Ta'ala. Sebab apa? Ada nak sign MOU dengan Allah Ta'ala ni, sembahyang 50 waktu. Allah tahu dah tak boleh umat Nabi Muhammad letak 50 waktu tawaran. Agak-agak boleh tak ni kan? Nabi timur je. Nabi tak cakap banyak, timur, takat lawan. Ya Allah, mana boleh sini? Ya Allah, tak adil lah. Tak ada. Nabi sami'na wa ata'na turun. Ditakdirkan. Nabi Musa ni cerdik. Fir'aun boleh out dengan Nabi Musa ni. Fir'aun boleh kalah dengan Nabi Musa maksudnya. Jadi Nabi Musa lah yang menyelamatkan MOU tu. Walaupun Allah Ta'ala tahu dah kan 50 tak boleh. 5 tuan-tuan sekalian. Ya ke? Itu sebabnya bila anak tuan-tuan boleh sembahyang fardu tanpa disuruh, tuan-tuan sekalian, ulama kata sujud syukur lah setiap hari, tak payah suruh. Tapi sekarang kena suruh boleh kali. Susah. Kojut tak bangun, tak suruh tidak semayang. Contoh kalau dia ada anak tuan-tuan sekalian, walaupun dia dah kahwin kan, dia tak payah disuruh kan, tuan-tuan kena sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita kena suruh, tuan-tuan sekalian, tak suruh dia tak semayang, buat tak tahu je. Anak saya sendiri pun. Semayang dah? Belum? Pergi semayang? Baik, semayang. Sayang, belum. Neraka. Baik. Ayat dia tu nak bagi soda sikit. Tak ada cerita pasal faraid, pasal sunah-sunah Nabi ni payah. Pasal neraka syurga. Kau masuk tak? Tak. Neraka nak? Tak. Sayang, macam tu sekarang. Tak ada nak lapik-lapik dah. Kau tak semayang, neraka lah kau. Kau semayang, Allah Ta'ala bagi syurga. Baik. Itu je sekarang ni. Tak ada kata tersebutlah kisah tak payah. Tak payah dah. Lambik. Kalau murid saya macam tu je. Siapa tak semayang hari ni? Saya. Kau nak neraka kau? Tak nak. Budak saya. Bagi tanya, siapa subuh tak semayang? Saya. Kenapa kau ngaku? Kalau saya tak ngaku, saya menipu, berdosa juga, neraka juga. Jawapan dia. Bijak budak ni. Yang ketiga, zakat kena keluar. Dah keluar, jangan kecoh-kecoh dekat Facebook dan yang sudahlah. Selangor ni tuan-tuan sekalian, paling banyak yang tak keluar zakat berbanding yang terima zakat. Cuba dengar khutbah Jumaat itu tuan-tuan sekalian. Siapa yang dongak, siapa yang lolak tak dongak. Saya baca ramai rakyat Selangor ni tak keluar zakat. Yang terima zakat orang Selangor banyak, duit tak cukup. Orang marah pasal zakat. Apa ni kedekut? Yang bayar tak banyak. Wilayah persekutuan lagi banyak berbanding Selangor. Wilayah kecil dia tapi kenapa dia banyak? Orang keluar zakat.
Kita ni tak tabayun. Nama tabayun, kita tak selidik main bantai pasal zakat. Cuba tanya kenapa susah pun nak dapat peruntakan zakat ni. Duit tak banyak tuan sekalian. Rakyat Selangor ni beri berpuluh juta rakyat dia. Negeri Sembilan dah keluarkan SOP dia semayang guna sejadah besar. Selangor belum? Tunggulah. Kalau kata apa tu Jais, okey semayang pakai 2 sejadah besar macam. 2 sejadah besar. Selangor ni tuan sekalian, Omicron Watron tu kan sekalian, dia merebak tahu budak-budak ramai kono. Sekolah Kesuma ramai tutup sekarang, budak-budak. Kesuma sekolah, kelas ditutup, budak kono, budak kelas saya tutup, darjah 1 tutup, besok tutup. Budak kono tahu macam mana nak suruh semayang rapat-rapat. Bersin garang dah cilako tu bersin. Kita bersin jauh okey dah, okey. Bersin habislah. Kita dah biasa duduk jauh. Baik. Contoh keluar zakat. Yang keempat, Ramadan puasa lah. Masalah tuan sekalian, bila tak puasa tak ganti. Masalahnya bila tak puasa tak ganti. Itu masalah puasa dia. Ramai ke yang puasa, ramai yang puasa, ramai yang tak puasa Ramadan. Macam perempuan. Perempuan ni tuan sekalian, dia macam action sikit agak-agak minta maaf lah. Perempuan ni tuan sekalian, dia ada 2 yang Allah Ta'ala bagi kelonggaran. Pertama, bila solat tuan sekalian, bila tak solat dia tak payah ganti. 7 hari tak solat tak payah ganti. Dia boleh tengok cerita, boleh tengok TV, boleh masak, boleh jahit baju, tengok telenovela. Jadi dia relax je. Suami tak hegi-hegi nak sembahyang, payah, tak payah ganti. Tapi bila dia tak puasa, tak ganti, jangan kata buat macam sembahyang. Tak payah gantilah puasa ustaz, macam sembahyang juga. Ni silap. Perempuan tak ganti puasa. Itu sebab susah masuk syurga, sebab dia terhutang dengan Allah SWT. Kawan saya ada juga yang tak ganti puasa, fidyah pun tak bayar. Susah dia. Fidyah pun tak bayar. Kalau bayar fidyah pun kena ganti puasa. Kau muda lagi. Terlupa lah ustaz, banyak tinggal ni. Lahir 1 Ramadan je tahun depan 1 Ramadan juga 60 hari tak puasa. Marah kat suami. Itulah bang, ngadu. Abang senang lah, aku susah. Betul lah, bersihan kat isteri kan. Pada lah, dah lahir Sabtu Ramadan, keluar baby tu 30 hari tak puasa. Saya pesan dekat kawan-kawan saya, puasalah Isnin Khamis. Tak ustaz, saya akan puasa bila masuk Syaban. 2 orang pemikiran perempuan ni terkehadapan tu. Tidak puasa ke Syaban juga, nak ganti pada bulan Syaban. Kok sampai Syaban, kok sampai Rejab, lepas tu mampu macam mana? Bahasa kasar mampu geram. Kalau saya kata Isnin Khamis, tak nak Isnin Khamis, Isnin sahaja setiap minggu, 4 minggu 4 kali, awak tertinggal 30 hari, jadi 10 bulan ngam. Tak nak puasa Rejab, nak puasa Syakban, gabung, lantak kau lah. Mana perempuan. Itulah tu. Lagi tak puasa, tak patut. Itu sebab Jais dia letak dalam kereta van jenazah. Teruk benar tuan sekalian. Letak dalam van jenazah, tangkap orang tak puasa kat Selangor. Tak hak, teruk benar. Sebab ramai yang tak puasa. Baik, apa yang kelima tuan sekalian? Nabi kata haji jangan tak buat. Okey, settle. Pergi haji, daftar aje. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, apa dah ni? Kemudian Nabi tanya kepada Muaz bin Jabal. Ni Nabi pula tanya. Tadi Muaz bin Jabal tanya, Nabi lah tanya. Tapi Muaz bin Jabal tak jawab. Nabi tanya, Nabi jawab. Baik. Wahai Muaz, nak tak aku nak tunjuk pada kamu pintu kebaikan? Pintu kebaikan Nabi beritahu ada 3. Tuan-tuan kalau buat pintu ini, maka itulah kebaikan pada tuan-tuan. Tapi 3 ni lah yang susah nak buat. Tu dia. Apa pertama?
Dia kata puasalah. Puasa sebagai perisai. Puasa sunat tuan-tuan sekalian. Siapa puasa pada hari itu, dia tak merapu, dia tak cakap banyak, dia senyap je. Sebab dia Allah Ta'ala jaga bila niat puasa, confirm tak lapar. Sungguh, cuba tuan-tuan tak niat puasa, lapar je. Tengok Allah Ta'ala jaga. Macam orang pergi umrah, selagi tak niat ihram umrah, maka dibuat perangai. Biasalah. Sampai-sampai dekat Mekah kan, isap okok dulu kan. Isap okok dulu kan, mengumpat bagai, marah mutawif, pergi condemn tabung haji. Tahu kita dulu saya kalau pergi haji tuan-tuan sekalian, orang bantai tabung haji, tahu sian apa pegawai tabung haji, ustaz-ustaz yang jadi mutawif kami ke haji tuan-tuan sekalian. Bila diumumkan hari ni kita akan pergi ke Tanah Im, kita nak berniat ihram. Niat ihram senyap. Jangan kan kuku rambut garang, boleh kena dam ni, takut junah perisai. Jangan sentuh bini kang, jadi lain dengan garang. Itu ada. Jangan pijak unta kan, mati unta tu. Takut tu. Takut 13 perkara tak boleh buat bila berniat ihram. Itulah junah perisai, macam puasa lah. Tuan-tuan niat puasa Isnin, Allah Ta'ala jadikan puasa itu sebagai perisai. Kurangkan lara pada hari itulah. Puasa Isnin, kurangkan lara. Hari Khamis, kurangkan lara pada itu bila kita puasa. Baik, apa yang kedua? Ini pun susah juga, sedekah. Kan, tabung Jumaat dulu kan tolak kan. Betul tak? Kita ni bila tolak je kita pun tolak kan. Masuklah RM2 ke salahnya. Sebab kata Ustaz Syatul dapat tabung tu bukan nak senyum, nak duit kan. Senyumnya, senyum tu sedekah dia kata kan. Senyum kan, masuk RM2 sebab menghapuskan dosa seperti air memadamkan api. Itu sedekah. Sedekah pun tak nak. Yang ketiga, ni lagi susah. Dia kata, ni pintu kebaikan. Tengah malam bangkit solat malam. Ini bukan wajib, ini pintu kebaikan. Buatlah. 1/3 malam yang pertama tak ramai yang buat sebab belum tidur ataupun tengah tidur, tak bangun. 2 boleh sampai pukul 2 pagi. Memang tak bangun. 1/3 malam yang kedua ini yang paling afdal bangun bila 3 pagi sampai pukul 4. Ini paling afdal bangun malam. Ni susah orang nak bangun. Tolak tapi. Maka orang ambil 1/3 malam yang terakhir, pukul 5 sampai pukul 6. Ada yang ambil ujung-ujung 6-10 pagi. Kan? 6-7 boleh azan subuh, 6-10 buat tahajud boleh? Boleh. Asal buat sudahlah tuan-tuan sekalian. Buatlah. Ini bangun bola tak, bangun bola lah taklah kan. Saya tak kisah nak bangun bola, niat bangun bola lepas tu tahajud jalan dah. Dia buat dah kira bagus dah. Ada orang kata kan, tak elok ustaz niat bola tahajud tu, tak elok niat tu. Biarlah. Bola tu lah penyebab dia tahajud. Kalau tak ada bola tak tahajud dia. Tak betul tu ustaz, lantak kau lah saya kata kan. Ada juga yang tahajud bola sebab waktu dia tak, waktu first half Liverpool tertinggal 2-0, dia tahajud. Tu sekalian, dia tahajud waktu rehat. Ya Allah, kau bagilah menang Liverpool ya Allah. Dia salah jaringkan gol, betul gol. Nampak? Ingat lagi masa Piala Dunia tuan-tuan sekalian, hari-hari bangun malam bagi Argentina menang. Tak menang ya. Kan? Bola ni sebab dia bangun tu sebab kuat bola. Tapi tiba-tiba dia nak tahajud. Okeylah nak tahajud daripada dia buat benda mengarut. Okeylah tu. Ya Allah, tuan sekalian, entahlah. Baik. Kemudian Nabi teruskan lagi dia punya penerangan. Ya Muaz, dia kata, mau tak aku nak bagi tahu pokok tiang dan kemuncak kepada yang kita bincang ni. Nabi kata apa tuan sekalian? Kita dah bincang amalan ke syurga dan ke neraka macam ni. Betul Nabi beritahu pintu kebaikan macam ni.
Lepas tu Nabi beritahu, kau nak tahu tak pokok segala yang kita bincang ni, pokok dia mesti Islam. Kalau tak Islam, semua tu tak guna boleh. Kan? Untunglah tuan-tuan Islam ni. Itu sebabnya tuan-tuan, doa ni jangan tinggal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana sampai habis. Jangan tinggal doa ni. Ni doa supaya tak tergelincir akidah kita. Ni doa Quran. Tak hafal ustaz, bacalah bahasa Melayu. Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan baca Rabbana la tuzigh, tu ain. Orang baca doa Quran, bacalah elok tuan-tuan sekalian. Walaupun kita kata tak apa usah doa, tu doa daripada Quran, bacalah elok. Rabbana atina fid dunya hasanah, tu doa Quran, bacalah eloklah. Ni tak Rabbana atina fid dunya hasanah dar. Tu doa daripada Al-Quran. Rabbi syrahli sadri, tu doa Quran. Rabbana zalamna anfusana, tu doa dari Quran, baca betul-betul lah. Ni tak Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana sosirin. Mudah benar baca-baca novelnya. Tak, saya pesan sungguh-sungguh. Bila tuan-tuan doa Quran, baca elok, doa sendiri ikut kita lah. Ya Allah, aku sedih, ya Allah, macam mana nak buat, ya Allah. Pahal pula kan? Mungkin Allah beritahulah kan, bini baru meninggal, ya Allah tolong carikan jodoh yang umur 18 tahun. Gila kau. Umur 68 dia minta Allah Ta'ala luar biasa. Terkejut Tuhan negara 8 boleh dia minta. Contoh kan, itu doa kita tak apalah. Doa daripada Nabi pun baca betul-betul. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal adzi wal kasal. Tu doa daripada Nabi pun baca betul-betul juga. Jangan bantai. Allah mana kasal. Orang macam bukul. Ya Allah. Itu sebab doa tu tak makbul. Minta maaf tuan-tuan, kalau siapa yang pernah buat itu, bertaubatlah. Tak, kita nak minta pada Tuhan. Minta bos pun macam ni. Bos, saya ni nak apa? Durian. Nak duit. Kena sogah dengan bos. Nak durian. Nak duit. Nak pinjam duit bos. Dengan bos pun kita masuk. Assalamualaikum bos, saya nak minta pertimbangan sikit, nak minta cuti rehat besok. Kenapa pula? Isteri saya nak bersalin. Oh, kan cuti isteri kan ada. Tak, cuti untuk saya nak ambil juga, nak habiskan cuti. Terima kasih. Jumpa bos pun macam tu. Allah Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati. Imam kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati. Wa sallallahu alaihi wasallam. Amin. Senang benar macam tu. Tahulah. Tiang dia yang kita bincang-bincang, ada tiang dia. Tiang ni kalau tak ada, kau buatlah semua ini fail. Apa dia? Solat mau jaga. Solat. Apakah kemuncak yang kita bincang ni, kata Nabi? Bila kau dah buat solat, kau ni, kau dah puasa, kau dah zakat, kau dah haji, kau dah bangun malam, kau dah sedekah dan puasa sunat tip-top, kau ni seorang yang Islam yang abadi, maka kau layak untuk jihad fi sabilillah. Barulah kekuatan. Bila dia kata jom angkat pedang, tuan-tuan kan, ada kekuatan. Kan, jihad. Ini penakut kan. Dah sembahyang tidak, kena bom sikit, bertempiaran lari. Macam ada kawan tu pergi Palestin, tengah ngeteh, bom tu jauh kan, bom hilang orang Malaysia bawah meja. Orang Palestin, mana orang kita bawah meja lah, punya takut, padahal jauh bom tu. Kata Palestin, kami dah biasa. Bayangkan sekian. Last sekali, Nabi kata lagi, mau tak Muaz, aku nak bagi tahu satu benda yang kontrol semua ni, yang memelihara kita semua ni. Inilah rumusan daripada perbincangan Nabi.
Nabi pun pegang lidahnya. Kau jaga ni baik-baik lidah ni. Jaga baik-baik. Jadi Muaz bin Jabal pun baru tanya, ya Rasulullah, adakah benda yang kita cakap dengan lidah ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak? Kata Muaz. Nabi pun jawab, aku heran ya Muaz kalau kau tak tahu benda besar ni. Heran Nabi kalau kau tak tahu. Berapa ramai manusia yang Allah sembamkan muka dan hidungnya di neraka sebab lidah. Tuan-tuan jaga rumusan daripada hadis ni. Nabi pegang lidah, tuan-tuan jaga lidah dia elok. Diam. Sebab lidah lah bercerai berai. Sebab lidah lah kita orang Islam berpecah teruk. Sebab lidah lah tuan sekalian, anak-anak kita semua tak ngam dengan mak ayah. Kan, kita marah anak kita, anak kita lari. Kan, sebab lidah lah kita punya organisasi kita teruk berpecah belah. Sebab lidah lah IJK surau dengan jemaah surau berpecah. Lidah punya pasal. Oh, tuan lidah tuan sekalian macam pedang, jaga diam sudah alam. Tapi tak boleh nak cakap. Lidah tak cakap tapi gunakan jari ni. Jari ni lah yang paling dahsyat ni. Ini bukan ni, ini kau hidung, no problem. Ini jasa besar ni. Ni jasa besar. Dia korek hidung tu ngam. Jarang orang guna hidung macam ni. Ini pun tak juga. Yang ni pun jarang. Yang ni yang paling banyak dosa ni. Walaupun asyhadu an la ilaha illallah ngam, tapi buka telefon, inilah yang paling teruk sekali. Tap forward, tekan sekali je. Tap forward. Masya Allah. Terus dia. Ni dah. Ni. Jarang pakai ni. Jarang pakai ni. Ni lagi tak boleh. Payah. Ni. Inilah syahadah. Inilah yang penyebab kita berdosa, memfitnah orang menggunakan jari inilah. Jari goyang. Jadi tuan-tuan sekalian, cukuplah untuk malam ni. Semoga tuan-tuan Allah Ta'ala beri kekuatan untuk bertemu dengan Ramadan yang tinggal lebih kurang 9 hari lagi, insya-Allah. Doakan sama-sama kita perbaiki diri. Okey, doa banyak-banyak supaya kita boleh menjadi hamba Allah yang soleh ketika tibanya Ramadan. Wallahu a'lam. Terima kasih pada semua ya. Biasa kuliah subuh kita ada makan roti canai. Maghrib balik je kan. Gitulah. Sayur dengan kan. Sini capati je kau jual. Capati, roti bom, roti nan, tak tahu lah. Tak ada benda lain agak. Gurau tak ada apa pun.